Cabaran yang dihadapi. Jadi sekarang ni kita beralih kepada saudara Divesh sekali lagi. Bila seseorang itu memeluk agama Islam, mereka sebenarnya akan menghadapi cabaran sebelum masuk Islam, semasa nak masuk Islam, dan selepas memeluk agama Islam ada cabaran. Pendek kata, orang yang memeluk agama Islam ini melakukan satu hijrah yang penuh dengan pengorbanan. Jadi marilah kita dengar luahan pengalaman daripada saudara Divesh, cabaran-cabaran yang dia telah hadapi dalam memeluk agama Islam. Silakan. Bismillah, Alhamdulillah. Okay, kita sambung balik. Okey, pengalaman saya ataupun cabaran saya begini, macam saya ceritakan tadi, selama 10 tahun dan sebagainya. Okey, detailnya bermula apabila saya habis belajar dan saya terus bekerja di Ipoh Perak. Dan di situlah saya berkenalan dengan seorang ustaz daripada Ipoh Perak. Sebenarnya kenalannya daripada Brother Shah sendirilah. Dan cara dia mengajar memang bagus. Dia tak pernah sekali pun paksa saya. Dia tak pernah paksa bila kau nak masuk Islam ke apa ke. Sebab masa tu saya tak boleh bezakan lagi apa itu Melayu, apa itu Islam. Dan abang saya pun dia tak pernah paksa, jom hari ni ikut saya pergi kelas, tak ada. Saya dengan rasa semangat. Memang saya rasa semangat sebab saya tercari-cari sebenarnya apa itu Melayu lah bermulanya kan, apa itu Islam dan sebagainya. Tapi apabila ustaz tu mengajar, baru saya dapat tahu Islam itu lain, Melayu itu lain. Masa itulah saya tahu, bila kita masuk Islam ni, kita boleh kekalkan budaya kita, apa yang tak melanggar syariat kita boleh teruskan. Tak ada masalah langsung lah benda tu. Sebab pada mulanya apabila keluarga saya dapat tahu yang abang saya mula agama Islam, ayah saya pernah cakap dengan saya, dia pernah sound direct. Dia kata, Divesh, kau jangan sekali-sekali nak masuk Melayu. Kalau aku tahu kau masuk Melayu, aku potong kaki. Potong kaki, tuan-tuan, macam nak jalan kan. So daripada itulah sebenarnya saya terpaksa merahsiakan pada mulanya keislaman saya. Sebab bagi mereka dia sound direct. Dia kata kalau kau nak masuk Buddha ke, kau nak masuk Kristian ke, tak ada masalah. Kenapa ada tanggapan begini? Kenapa bila orang tu nak memeluk agama Islam, dia mesti anti sampai hari ini? Sebab kebanyakan daripada pengalaman ataupun pandangan-pandangan non-Muslim, mereka tak boleh nak bezakan apa itu Melayu, apa itu Islam. Mereka tak tahu bila masuk Islam tu bukan masuk Melayu. Dan macam keluarga saya, dia orang bila tengok berita dan sebagainya, apa saja kaitan dengan kes-kes jenayah, dah tentu dia kata, tengok tu orang Islam, tengok tu masuk mahkamah je confirm bagi songkok, confirm bagi rupiah. So automatik bagi mereka, gambaran mereka, tak elok lah, Islam ni tak elok. So daripada sana mindset dia orang dah macam ni. Tapi baru-baru ni saya dapat jawapan juga. Sebab ada kawan saya bagi tahu, dia kata begini, sebenarnya kalau macam mereka fikir begitu, sebenarnya tak betul. Sebagai contoh, sebab mak bapak awak ni ada dekat Malaysia. So bila ada dekat Malaysia, automatik orang dia Melayu Islam. So apa saja benda yang berlaku, majoriti tentunya daripada orang Islam. Cuba suruh mak kau pergi ke India, kalau ada kes-kes jenayah, dah tentu orang India. Tak semua orang India atau orang Hindu tu jahat. So bila saya fikir balik, betul lah tu. Sebenarnya apabila benda ni berlaku, kita tak boleh salahkan Islam, kita kena salahkan individu orang tu, bukannya agama ataupun bangsa dia. Dan pengalaman saya, pengalaman saya paling saya terpaksa merahsiakan ni adalah dari segi solat dan juga puasa saya. Ini cabaran utama sekali. Yang nangis tu anak saya sebenarnya. Cabaran saya yang terpaksa saya lalui daripada tahun 2004. Sebab daripada tahun 97 tu tak apa lagi, sampai 2004 tu sebab saya bekerja di Ipoh. 2004 sampai 2007 saya berhijrah di KL. Itu saya duduk dengan mak saya lah, dengan keluarga lah. Apabila time puasa, ini memang cabaran tuan-tuan puan. Time puasa sebenarnya, kalau tuan-tuan puan nak tahu, macam kami ni, yalah, yang pertama saya terpaksa merahsiakan keislaman saya. Yang kedua, mak saya memang tak dapat tahu langsung. Macam mana saya boleh rahsiakan selama 10 tahun sebenarnya keislaman saya. So bila time puasa ni yang berlaku, biasalah, anak saya ni daripada 5 keluarga, saya ni anak bongsu. Brother Shah anak sulung lah. So kalau anak bongsu ni manja sikit, mana ada anak bongsu nak bangun 4 pagi kan. Ni time puasa je bangun 4 pagi, time puasa je bangun 4 pagi. So apa yang saya terpaksa buat, saya minum air je tuan-tuan. Kalau sahur saya itulah dia, air suam fresh. Itu je saya boleh telan sampailah ke maghrib nantilah untuk berbuka. Tetapi yang menjadi masalah, setiap pagi mak saya akan sediakan sarapan. Ini kantoi ni. Kalau time lain tak apalah, time puasa memang kantoi lah. Sebab anak bongsu selalu bangun 8 pagi, 10 pagi dan sebagainya. So setiap kali bangun je tengok atas meja, memang dah ada dah makanan, sarapan. Sebab rumah saya ni yang saya duduk agak besar lah, 17 tingkat sebenarnya tuan-tuan. Rumah flat dia sebenarnya.
So kalau rumah flat tu memang kecil kan, so macam mana kita nak elak. So benda ni menjadi masalah. Setiap kali bangun je, mak saya kata, Divesh bangun, sarapan dah sedia. Cik, kita macam bos lah. Tu datang dekat meja tu. So terpaksa lah buat macam kunyah, walaupun tak ada makanan dalam mulut. Sengsara tuan-tuan perempuan. Cuba bayangkan time puasa 8 pagi tu duduk depan makanan, lepas tu tengok je tak boleh makan. Apa perasaan? Memang sengsara tuan-tuan perempuan. Dan yang menarik dia, mak saya setiap pagi ni dia buat makanan kegemaran saya. Tuan-tuan biasa makan capati tak? Kalau dekat rumah saya special sikit, dia capati goreng. Memang tak ada jual, kedai mamak memang tak ada jual. So capati goreng dengan teh, memang favourite lah. Macam mana saya nak buat ni? So nak tak nak tu, bila saya tengok line clear je, apalagi kadang-kadang kita bumal-bumal apa kan, masuk pegang, ada poket apa, macam-macam cara tuan-tuan. Terpaksa buang, darurat kata orang. Memanglah tak elok benda tu, tapi takkan nak makan, batal pula puasa. Bukan uzur pun kan. Itu cabaran dia lah. Dan yang kedua cabaran saya lalui adalah dari segi solat. Sebab rumah kecil, especially masalah ni bila waktu subuh lah. Sebab tak pernah bangun 6 pagi. Ini semenjak balik rumah 2004 sampai 2007 ni, asyik bangun pagi, 6 pagi, 6.30. Tak pernah miss kan. So kadang-kadang mak tanya pula, kau buat apa? Setiap kali bagilah alasan. Sakit perut lah, nak kencing lah. Takkan hari-hari 6 pagi kot, dia kata. So kadang-kadang kita ambil wuduk tu, bila saya buka paip pun, saya nak pastikan bunyi air pun tak keluar. Dia orang tak tahu yang saya tengah buat apa. Takkan bunyi air lama sangat dan sebagainya, dia wuduk. Dan paling menarik lah sebenarnya bagi saya, pengalaman saya nak solat subuh tu. Kadang-kadang bila kita solat, ada sekali dua tu biasa berlaku. Bila saya solat je, mak ketuk bilik. So bila ketuk bilik masalah. Kalau tak jawab, masak pula kan. Masalah pula. So setiap kali tu kita terpaksa repeat balik solat, di mana saya akan bagi salam dan saya akan jawab lah, ataupun saya akan buka pintu. So kadang-kadang dia tanya juga lah, kenapa nak kunci bilik dan sebagainya. Cakap lah tertidur apa. So kebanyakannya apabila orang macam kami ni pemula agama Islam, kalau solat ni, kalau kita terpaksa merahsiakan keislaman saya biasa solat baring walaupun tak uzur. Sebab apa yang saya buat, selagi boleh saya tak nak tinggalkan solat subuh, walaupun apa cara pun. Terima ataupun tidak, itu daripada Allah lah. Allah lebih memahami. Itu pengalaman saya tuan-tuan dan puan. Dan mak saya dapat tahu saya mula agama Islam pada tahun 2007. Saya kembali pada Islam ni tahun 97. Mak dapat tahu tahun 2007. Itu pun bukan daripada mulut saya sendiri. Ada jiran yang bagi tahu. Ada jiran yang baik hati bagi tahu dekat mak saya. Sebenarnya lah, kalau tuan-tuan perempuan perasan, pada tahun 2007 tu saya sebenarnya ada masuk satu program reality show TV9. Nama program tu Cari Menantu. Mungkin ada yang perasan lah, Cari Menantu. Bila saya masuk program tu, masa tu lah mak saya dapat tahu. Sebab saya ingat lagi, saya habis kursus kahwin, masa rakaman, mak saya call, Divesh, betul ke kau dah masuk Melayu? Nangis-nangis ni. Sebab ada jiran bagi tahu kau dengan perempuan tu lah masuk ni lah, buat drama dia. Macam-macam pula dia cerita. Dah syak, okey. Dalam hati. Tapi saya bagi tahu, mak, saya tak masuk Melayu. Saya tak tipu pun sebab saya masuk Islam saya. So nak tak nak saya terpaksa bagi tahu satu dan dia letak telefon. So dalam 3 hari jugalah kena halau daripada rumah. Nasib rumah abang dekat dia jalan Ipoh kan. So kuliah lagi. So sampai hari ketiga tu saya balik, saya bagi tahu dekat mak saya dengan kakak ipar, saya bagi tahu, mak, saya sebenarnya tak tukar bangsa. Saya lahir sebagai orang India, saya besar sebagai orang India dan saya akan mati sebagai orang India. Yang tukar cuma iman je. So pada mula biasalah mak saya tak boleh nak terima, tapi alhamdulillah semenjak saya kahwin 2007 sampai hari ini saya duduk dengan mak saya walaupun dia belum Islam lagi. So saya mintalah tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh doakan, insya-Allah marilah atau mak saya pun terbuka hati untuk menerima Islam. Itulah serba sedikit pengalaman saya. Saya serahkan balik pada tuan moderator. Terima kasih. Terima kasih saudara Divesh. Kalau kita lihat pengalaman cabaran yang dihadapinya bila kami memeluk agama Islam, itu adalah perkara yang paling terbaik dalam kehidupan seseorang. Tidak ada benda yang lebih bernilai, lebih berharga berbanding kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuba bayangkan, peristiwa yang terbaik kita dapat, kita tidak boleh cerita kepada mak bapak kita. Tuan-tuan dan perempuan, misal kata kalau anda mengambil SPM contohnya dan dapat keputusan 9A 9A1, bangga ke tak bangga? Kalau jumpa dengan mak bapak, nak cerita ke tak nak cerita? Nak cerita.
Tetapi bila kita mendapat hidayah dari Allah, itu jauh lebih baik daripada mendapat keputusan SPM 9A1. Nak cerita kepada satu dunia kalau boleh, nak cerita pada mak bapak kita kalau boleh, tetapi dia kena sembunyikan selama 10 tahun. 10 tahun. Bukan dia nak sembunyikan, terpaksa sembunyikan. Dan bila mak bapak tak tahu yang dia membela agama Islam, tetapi hidupnya Islam, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tapi mak bapak tak tahu dia Islam. Ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Itu kisah daripada saudara Divesh. Sekarang mari kita beralih